Subtopik pertama dalam bab ni ialah pemancaran termayon. Termayonic emission. Awak nampak zarah ni, straight line zarah berada dalam satu ruang vacuum. So ni adalah kes pemancaran termayon. Elektron ni akan dipancarkan dalam gerakan, nampaknya gerakan. So awak akan kata dia akan membentuk satu gerakan garis lurus. So jenis bila jenis awak akan mention macam tu lah. Kalau dalam bentuk pengiraan untuk bab ini, awak mesti tahu bahawa tenaga itu berubah bentuk. Berubah bentuk maksudnya apa? Apabila awak ada satu alat pemanas, bila awak switch on dan bila dia dipanaskan, contoh kat sini awak akan nampak lah tenaga haba. So bila diterima haba, akan ada elektrik terhasil. So untuk ada elektrik terhasil itulah ada elektron yang memecut. That's why kita kata tenaga haba bertukar kepada tenaga elektrik. So bila ada perubahan tenaga macam ni, kita anggap berlakunya keabadian tenaga. Means dia cuma berubah bentuk sahaja. Kalau haba, tenaga haba sama dengan tenaga elektrik contoh. Kalau tenaga kinetik sama dengan tenaga elektrik contoh. Elektron tadi dia memecut. So bila dia memecut, dia akan ada hal laju. So bila ada hal laju, bererti awak ada tenaga kinetik. Okay. And then bila dia kata dia memecut dengan hal laju maksimum, bererti formula kinetik awak setengah mv square. V awak ini adalah hal laju yang maksimum. Okay. And then dekat sini awak tak ada nilai langsung tentang haba yang dibekalkan, tapi awak diberi dalam bentuk elektro. Okay, ni elektron So kita panggil dia electrovolt. So apa maksud electrovolt? Tenaga awak yang pertama itu dalam bentuk tenaga elektrik. So di sini akan berbentuk EV, tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Sebab tu dekat ruang formula tenaga elektrik tu ada EV. So ini adalah hasil darab E yang saya tanda ni dengan V. Cuba cari voltage awak kat sini. Mana voltage awak? Sekejap saya pergi. Ni. Awak akan nampak V dekat sini. So this is your nilai voltage. Hati-hati dengan yang saya nak highlight ni. Saya takut awak tertukar. Kalau saya highlight dengan warna ni, V yang besar ni is voltage. V yang kecil ni hal laju. Okay, kalau saya boleh buat note, V yang besar adalah voltan, beza keupayaan. V yang kecil is hal laju. So dekat sini awak kena hati-hati dua perkara sajalah. Okay, ini adalah pengiraan pertama dalam bab pancaran termion. Okay, subtopik pertama. So far okay untuk pancaran termion ni? Okay, alhamdulillah. Masuk-masuk sahaja. Okay, untuk dia menjadi sesuatu alat pemanas. Okay, kalau kita pergi tajuk elektrik yang sebelum ni, hafal elektrik, kalau dia nak arus yang tinggi, dia tak boleh panas. Kalau dia cepat panas, banyak energi akan hilang. So untuk arus yang tinggi, satu kes yang lain. Untuk pemanasan, satu alat yang baik, awak mesti cari sesuatu yang rintangan tinggi. Okay? So untuk rintangan tinggi, awak tak boleh pilih yang macam ni lah. Bentuk yang straight line. Kalau awak ambil pembaris, awak ukur hujung ke hujung, panjang dia sekian nilai. Contoh saya kata X. Kalau ambil bergelung macam ni, awak ukur hujung, ni straight line awak tegakkan dia ke hujung, awak akan nampak dia punya length tu lebih panjang. Bererti rintangan yang ni akan lebih tinggi. Tungsten rintangan dia lebih tinggi. Okay, so your choice akan jadi yang ni. Ni lebih kepada material ni, kena hafal sikit lah, takut awak tersalah pilih. Apakah nama kawasan yang tengah? Lapisan susutan. Alhamdulillah. Kes pertama, kalau ada longkang, dia besar. Kalau dia besar, kita anggap longkang ni lapisan sututan dia jauh, besar. Okay? Kalau saya ada lagi satu kes, sama je jarak hujung ke hujung ni, nampak ni? Kalau saya buat satu distance sini ke sini. Kes pertama, lapisan susutan dia besar. Kes yang kedua, saya buat kecil je. Macam tu. So yang ni, length ni, kita akan panggil lapisan susutan dia kecil. So bayang kalau awak lompat antara satu bahagian A ke satu bahagian B, macam kat atas ni ada P dengan N. Kes 1 ke kes 2 yang bila awak lompat tu senang je nak lepas.
Good. Senang nak jam kalau longkang tu kecil. Bermakna kalau lapisan susutan dia kecil, dia punya current flow tu akan besar. Okey, sekarang tengok gambar ni. Saya katakan arus ulang alik ni gerak daripada atas dulu. Cem, 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 cem. Sama arah. So once dia sama arah, untuk flow yang pertama ni, untuk dipatah balik ke sini, dia akan menyebabkan lampu ini menyala. That's why ini akan kita panggil sebagai lapisan susutan dia sangat rapat. So bila dia sangat rapat, awak boleh jam, bermakna dia berlaku pincang depan. Patah ke bawah, bermakna arus ulang alik kitaran kedua dia gerak ke bawah pula. Okay. Nampak tak dekat sini dia menentang ni? So once dia menentang, dia akan berlaku pincang songsang. Untuk pincang songsang berlaku, diode awak tadi dia punya longkang besar. So bila akan berlaku longkang besar ni, lapisan susutan yang besar ni, dia macam tak ada arus lalu lah. So bila tak ada arus lalu, inilah kes yang kedua ni. Kalau kita cakap arus boleh mengalir yang pincang depan. Yes, betul. Pincang, saya buat nota simple je. Pincang depan berlaku. Mentol, saya buat macam ni je. Nota kadang-kadang kena simple. Masa exam baru tulis padat. Okey lah, sebelum tu? Arus tak dapat mengalir. Mentol tak nyala. Betul. So di sini awak kata mentol tak nyala. Ini sistem ni adalah rektifikasi gelombang yang macam mana? Separuh. Thank you so much. Kenapa separuh? Sebab awak nampak diodnya ada satu sahaja. Rektifikasi gelombang yang kedua, saya panggil gelombang penuh. Anak panah daripada point sini pergi naik dan pergi turun. Daripada tempat yang sama, pergi turun, pergi naik. So dekat sini dia ada 4 diode. Sini selari. Okey. Sini pun akan selari. Okey. So apabila arus lalu dekat sini, cing 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 cing. Okey. Contoh macam ni cing cing cing, dia pergi dekat satu alat dekat tengah ni. Dia pergi bawah. Dia pergi sini, tengok cara saya jalan. Warna purple saja Cin, 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 cin. Awak hafal gitulah. So, this is first step. So, untuk first step, rektifikasi ini akan memberi gambar macam ni. Awak akan nampak untuk kitaran yang kedua ni pun dia akan membentuk macam ni. So, dia akan ada arus, arus dan seterusnya pun arus. Andai kata awak jurutera, awak nak bina satu alat pengecas, so modification yang awak akan buat ialah awak tambah lagi diode. Berapa diode? Sebab awak nak kes berlaku rektifikasi gelombang penuh. Apa jenis bahan dawai tadi? Dawai yang kupram. Good, kupram. Selain tungsten, siapa yang nak jawab benda lain, awak boleh jawab kupram. Lagi satu? Saya hafal ni sebenarnya, yang paling saya hafal. Oh, nikel. Nickel, betul. Sebab saya anggap macam ni, nenek. Nenek ni, ya Allah, bebel banyak. Bila dia bebel banyak, Allah memberi rintangan. Terpaksa bersabar dengan bebelan itu. So, pada saya akan hafal rintangan dia tinggi lah. Nichrome. Ni. So, another one is nichrome. Kat tengah-tengah ni, biasanya kita add on apa? Betul. Saya buat sikit je warna biru ni. So, awak akan add on capacitor. So, kita boleh kata dia meratakan arus. Ataupun masa saya cakap pada awak tadi saya cas handphone. Saya biarkan dia sebab saya nak tidur. So, fungsi capacitor ini adalah untuk menyimpan cas. Kalau ada dua gambar means dia comparison lah. So, cuba kita tengok sahaja. Ni, nampak? Bila awak panaskan filament ni, nampak? Bila awak bagi heat dekat sini. Okey, siapa boleh bagi tahu saya ada berapa bekalan kuasa untuk gambar atas? Ada berapa bekalan kuasa dekat sini? 2. This is the first one. Sebab awak nampak 6 volt kat sini. This is the second one. Sebab awak nampak volt juga kat sini. Cuma voltage ini kita panggil lampau tinggi. Voltan lampau tinggi. Okay. Untuk bekalan yang sebelah kiri ni, case number 1, adalah fungsi kalau saya on, arus ni berfungsi cuma memanaskan gegelong ni. Case number 2, dekat sini, arus selalu dekat positif kan, terminal positif ni kan. Cuma dia punya voltage dia sangat besar. Kenapa sangat besar? Pram, push.
Nampak? Fungsi dia memecutkan elektron. Jika bekalan lampau tinggi dimatikan. Soalan macam tu pernah tanya. Kalau saya warna merah, saya matikan ni. Adakah awak rasa elektron boleh pecut? Tidak. Definisi pancaran termion tolong latih juga. Dalam latihan ni ada. Ni kecil, ni besar. Apa lagi yang awak nampak? Comparison, banding, tak mesti tengok benda berbeza. Comparison juga melihat benda yang sama. Ingat, banding. Awak boleh banding benda yang satu besar, satu kecil, atau boleh banding sesuatu yang sama. Yang 6 volt tu. Betul. Awak akan kata bekalan kuasa yang dibekalkan pada pemanas gambar rajah pertama adalah sama dengan gambar rajah kedua. Barulah awak boleh conclude hal laju yang kedua akan lebih besar daripada yang pertama. So this one tak adalah killer, tapi dia memerlukan pemahaman atas baru boleh faham yang bawah. Semakin tinggi VLT, semakin tinggi hal laju. Apakah sifat elektron? Markah kedua. Siapa boleh bagi tahu? Negatif. Satu sifat elektron bercas negatif. Bergerak dengan kelajuan tinggi dalam Yes, pandai. For Terengganu, awak akan nampak transistor pengawal cahaya. Okay, so bila dia mengawal cahaya, dia menggunakan additional dekat sini perintang pekecahaya. Perintang pekecahaya simbol dia macam ni lah. So kalau saya buat dua jenis litar, PPC kena duduk bawah. Barulah mentol akan nyala. Transistor ni awak kena tahulah dia ada dua jenis. Bukan N, bukan P, tapi awak kena tambah dekat depan. N, P, N. P, N, P. Itulah jenis-jenis transistor. Okay, kalau awak sebut jenis P atau jenis N, ini adalah diode. Diode jenis P, diode jenis N. Saya lalukan. Chen, 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 chen. Chen, chen, chen. Nampak tu? Arah current tu searah. Pam, habis. So, bila dia circulate searah, okay, kawasan sini, kita akan panggil dia sebagai kawasan searah. Searah is P kat tengah. So, kita kata NP, N. Boleh? Boleh, cikgu. Jom saya tunjukkan awak gambar macam mana kalau dia jumpa P, N, P. Okay, now tengok ni. Okay, saya letak macam ni. Kemudian saya lalukan arus sama macam tadi. Okay, tapi saya punya transistor saya buat arah macam ni. Terbalik. Saya terbalikkan arah kedudukan transistor tu. Okay, nampak tak saya punya anak panah arus tu, dia melawan. Tu. Dia melawan. So, once dia melawan, jenis awak sudah jadi jenis negatif sebab dia tak ikut. So, bila tak ikut, transistor awak adalah sejenis PNP. Alright. Bandingkan voltan tapak gambar rajah pertama dengan rajah kedua. Voltan tapak, base voltage. So, bila base voltage, awak kena tengok dulu. First, awak kena kenal sebenarnya. Ini nama, kalau ada pasu bunga, ni bunga Kalau ada pasu bunga, tapak ni, kita panggil dia base. B. So, kalau saya transistor ni, saya sengit, inilah base awak. So, apa yang masuk dekat sini, kita panggil collect. Collect. Kumpul. Apa yang keluar dekat sini, kita panggil emit. Keluar, emit. Pancar. So, kalau saya padam yang ni, dia tak boleh nampak ada dua anak panah. Dia mesti satu je. Pancar je kita akan keluarkan anak panah. Ni awak kena kenal dulu. So now saya highlightkan base. Sekarang awak tengok base dengan base yang bawah. Apa awak rasa base beza atas dengan bawah? Tengok sini. Cuba. Kecil. Betul. Kecil. Awak rasa mentol tu mana satu lebih terang? 5.2. Betul. Bila 5.2 lebih terang means 5.1 nyalaan dia rendah. Selalunya arus ni memang berkadar terus lah. So bila arus berkadar terus, kalau tadi awak kata kecil base dia, arus base, voltan base
arus base. So, now. Kecil. Betul. Awak boleh nampak tak perbezaan dekat gambar ni? Dia punya kecil tu sehingga macam mana? Nampak beza tak? Tak nyala. Ya, sehingga tidak menyala. Saya kata bandingkan is apa yang awak perhati, right? So, bila awak perhati, awak nampak dia tak menyala. So, awak akan kata, I base untuk gambar rajah pertama tidak menyala. Ataupun yang ni pun boleh. Nyalaan 5.1 tiada. Pun boleh juga. Okay, go. Semakin tinggi voltan tapak, semakin tinggi arus tapak. Okay, good. Pelajar yang kedua. Semakin arus tapak, arus kolektor. Collect, pengumpul. Semakin besar. Okay, lagi. Sama juga semakin. Betul. Calculation yang kedua, dia melibatkan ini. Nisbah. Nisbah apa? Cuba tengok. This is R number 1. This is R number 2. Ni R juga ni. R. Cuma dia adalah perintang peka cahaya. Ni bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia light depend resistance. Once awak nampak, kalau saya boleh highlight R ni, awak akan nampak R ini dengan R dekat sini. So, ada dua jenis R. Automatically, nisbah yang pertama mesti nisbah tentang R. Okay? Sekarang saya highlight benda yang kedua. Apa lagi nilai yang awak boleh nampak dalam ni adalah nilai voltage. Voltage. Nampak tu? Dua jenis voltage. Means akan ada voltage dekat sini. Atas mesti dia punya baby. Apa maksud baby? Dia punya benda kecil. Katakanlah saya kata rintangan PPC. Okay, ni adalah voltage PPC. Okay, what do you think belah bawah? Bapak. Mak bapak, betul. Mak bapak berarti total dia. Bapak dia, mak dia. So total. V total. 1.2. Pandai. Okey, jom kita masuk. Hitung rintangan PPC. Means rintangan PPC ini awak tidak tahu. Kenapa saya buat tambah? Kenapa gambar rajah atas ni saya buat tambah? Rintangan dia. Sebab rintangan PPC kena tambahkan dengan rintangan. Highlighted purple ni, macam mana pun awak kena tambah dia. So, awak kena tambah antara R number 1 dengan R number 2. R number 2 awak ialah PPC. Okay, tell me, apakah nilai R1 awak? 10. 10? 10 saja? K. K is 1000 kilo. Berarti 10 kilo adalah 10,000. Calculator please. What is your R? 2068.96. Terus Okay. Amplifier. Apa maksud amplifier? Dia nak kuatkan arus. Maknanya katakanlah macam ni. Mula-mula saya supply arus kecil. Tapi hasil saya nak arus yang gempak punya, yang besar. Okay, untuk soalan membesarkan arus, dia ada satu jenis jenis transistor ni awak kena tengok lah. Bila dia sehala, mesti P kat tengah lah. NP, N. Kata kunci jenis. Apakah fungsi transistor untuk kes ini? Gambar rajah dia ada thermistor. Fungsi ketiga. Dia peka apa? Peka suhu. Betul, peka suhu. Bermakna dia allergic dengan suhu panas. Dia allergic dengan tenaga haba yang hadir. Dia akan menyebabkan buzzer atau alarm berbunyi. Ni adalah kes untuk kecemasan. Bomba datang, ada kebakaran. Ni adalah kes yang ketiga. Okey, bermakna transistor ini akan berfungsi. Untuk dia berfungsi, arus base dia mesti besar. Untuk dapatkan arus base yang besar, voltan base juga mesti besar. Dan yang permulaan dia mesti of course dia detect. Detect apa? Detect suhu. Good. Detect suhu atau haba. Dua-dua diterima. Ni. Saya nak dia nyala waktu malam. Ni. Dengan yang ni. Awak nak choose yang mana?
Satu mentol terbakar. Apa jadi dekat another? Mental lain tak Betul. Nampak? Kalau this one is burn, terbakar, kalau saya lalukan arus tu pergilah kat jalan lain pula. Dia tak masuklah jalan terbakar tadi. Bererti mentol yang kedua dan ketiga masih nyala. Masih nyala. Okay, ni markah pertama. 2 markah dah dapat dah kat sini. Supaya dia boleh nyala pada waktu malam. Pandai. Supaya PPC boleh menyala atau berfungsi pada waktu malam. Okey. Apa lagi yang awak nampak tadi? Kenapa awak nak letak benda ni? Swiss, bahasa Melayu dia Swiss geganti. Kenapa perlu ada Swiss geganti? For this one yang 240 ni, once dia jalan, kalau ada Swiss geganti dan this is switch on, dia akan hidupkan yang sebelah. Maksudnya dia berfungsi lah. Kalau tak ada benda ni, dia cuma gerakkan yang pertama je. Dia tak ada connecting dengan yang litar kedua ni. Okay, arus keluar daripada positif terminal. Jeng, jeng. Tengok laluan saya ni. Jeng, 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 jeng. Tengok transistor. Jeng, jeng, jeng. Collect. Base. Emit. So, what do you think? Dia punya jenis adalah sejenis P, betul? NPN. So, awak kata, susunan bateri mesti disambung ke collector. Nampak ni? Collector ni sambung ke terminal positif bateri. Sudah ada 4 poin. Termasuk yang ni. Ni. Selangor set 2. Cari faktor penggandaan. Soalan E. Okey, jom. Tolong buat satu lagi nota. Ini last question. Buku teks ada. Faktor penggandaan dia punya label adalah macam huruf beta. Dia macam beta. Tapi nama dia faktor penggandaan. Arus, maknanya awak kena nisbahkan arus yang besar terhadap yang kecil. I milli, I micro. Baca I milli. 15 milliampere. Okay, good. 30. Microampere. Dapat 500. Pandai.